Maka untuk menyenangkan para jemaah, saya bawa satu buku kitab rujukan, nama dia Fiqh Manhaji, Fiqh Mazhab Syafi'i, yang telah meletakkan syarat bagi orang yang nak qasar dan jamak. Iaitulah syarat yang ketiga, orang yang bermusafir tidak berniat untuk tinggal di tempat tujuannya selama 4 hari. Tidak termasuk hari masuk, jadi hari sampai dan hari pulang. Artinya kalau orang ni nak tinggal di kampung dia 4 hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, itu 4 hari maksud dia. Maka hari perjalanan dia hari Ahad, dan hari dia nak keluar hari yang kelima atau yang keenam, itu tidak termasuk. Artinya sesiapa yang berniat nak duduk di satu tempat 4 hari, maka tempat yang dituju itu dianggap sebagai tempat tinggalnya. Oleh itu dia tidak harus lagi mengqasarkan sembahyang apabila sampai ke tempat tersebut. Ini menjadi sedikit kekeliruan ataupun banyak timbul persoalan. Artinya, siapa yang pergi satu tempat, dia niat nak duduk 5 hari. Nak duduk 5 hari di sini. Bila kita sampai je tempat tersebut, maka tamatlah tempoh yang dibenarkan untuk kita niat qasar ataupun jamak. Jadi sampai je, putus. Terus salat tamam seperti biasa dan tidak lagi jamak. Yang keliru di sini saya lihat timbul persoalan, orang kata tak apa, saya nak duduk seminggu, 3 hari yang pertama itu dia qasar, dia jamak dulu, hari yang keempat baru dak. Lah, kalau kita berniat lebih daripada 4 hari ataupun lebih, maka sampai aja putuslah qasar dan jamaknya. Jadi saya ulang sekali lagi, bagi orang yang berniat, kalau dia kata nak duduk di sini 3 hari je, maka ketika itu dibenarkan untuk qasar dengan jamak. Itu pun dengan syarat sekiranya dia tidak mendengar azan. Tapi bagi orang lelaki yang dengar azan, walaupun dia seorang musafir, dia tetap diminta supaya menghadirkan diri ke masjid untuk melakukan salat jamaah. Jadi kesimpulannya, siapa yang nak duduk di satu tempat, balik ke kampung ke, balik ke mana tempat ke yang dia layak untuk qasar dengan jamak, tapi kalau dia sampai di tempat ini dia niat nak duduk 4 hari atau lebih, maka tamatlah, putuslah qasar hari pertama sampai, terus dia kena solat tamam, solat cara sempurna. Saya ingat inilah penjelasan yang ditanya oleh ramai orang. Jadi dalam perjalanan kita boleh buat, bila sampai di tempat kita berhenti. Ada orang tanya, dia kata ada fatwa yang mengatakan selagi kita musafir tak balik, itu dikira orang musafir, boleh terus qasar. Memang saya akui itu satu pandangan. Tetapi ulama yang memfatwakan sedemikian, mereka juga mengatakan sekiranya kita dengar azan, maka fa'ajibhu, wajib kena pergi jawab. Jadi kalau nak ambil fatwa ini, kena ambil dua-dua. Dengar azan, kena pergi salat di masjid. Dan mereka juga menganggap kita musafir selagi tak balik. Jadi saya pilih fiqh mazhab Syafi'i kerana dia lebih teliti dan lebih berhati-hati di dalam ibadat kita. Wallahu alam. Selamat menunaikan ibadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai orang yang tersilap lah. Dia ingat bila kita nak musafir selama seminggu, nak duduk Kuala Lumpur, sampai Kuala Lumpur boleh jamak 1, 2, 3. Hari ke-4, ke-5 tak boleh dah. Bukan gitu. Maksudnya yang betul begini. Siapa yang nak bermusafir dari Terengganu ke Kuala Lumpur, selama mana nak duduk di Kuala Lumpur? Nak duduk selama seminggu. Faham? Nak duduk seminggu baru balik. Ingat barang siapa yang bermusafir, yang dia berniat untuk tinggal di lokasi musafirnya nanti selama 4 hari dan ke atas, maka sampai saja di tempat itu sudah tak boleh jamak qasar. Itu yang betul, jangan salah faham. Faham? Siapa yang nak bermusafir ke sebuah negeri dan dia hendak tinggal di negeri itu 3 hari ataupun kurang, maka dia boleh jamak dan qasar selama tinggal di situ. Kenapa? Kerana makna siapa yang nak duduk pada satu negeri 4 hari dan ke atas, dia hilang nama musafir. Siapa yang nak singgah pada satu negeri 3 hari atau kurang, maka tetap bernama musafir yang singgah. Contoh orang KL Lumpur, Kuala Lumpur, mari ke Terengganu.
nak beri batuan banjir. Contoh, dia singgah nak duduk di Terengganu selama 4 hari dan ke atas. Maka bila sampai di Terengganu ni, maka dia sudah bernama pemukim negeri Terengganu. Bila nama dia sudah mukim, tak bolehlah jamak qasar. Tapi kalau dia mari di Kuala Lumpur nak atas batuang selama 3 hari atau kurang, contoh nak duduk 2 hari saja di Cenering ni, maka walaupun dia datang dari Kuala Lumpur, dia nak duduk 2 hari, dia tidak hilang nama musafir. Dia digelar musafir yang singgah sahaja. Kenapa dikatakan musafir singgah? Kerana dia nak duduk tak sampai 4 hari. Faham lagi? Menghadkan hari, termasuklah mazhab Syafi'i, qaul yang ma'ruf yang selalu kita dengar, iaitu 3 hari, tak kira hari masuk dan hari keluar. Ada dalam qaul mazhab Syafi'i juga sampai 18 hari. Tetapi secara umumnya selagi orang tu musafir, dia tak balik ke negeri dia, dia ada anytime saya habis kerja saya balik, saya bukan orang sini, mai hanya nak buat kerja. Maka kita akan dapati riwayat bagaimana sahabat di Azerbaijan dan seumpamanya 6 bulan masih lagi menunaikan jamak dan qasar di atas alasan itu, pasal dia musafir, bukan tempat dia. Macam tu lagi orang naik atas kadang-kadang orang duduk atas kapal, tahu orang belayar kapal, tiap hari belayar, kadang-kadang setahun, boleh tak setahun? Mana boleh dia kata setahun duduk atas kapal? Dia musafir. Dia duduk kata pasal apa tak boleh? Setahun lama sangat. Peruntukan ni bukan hang yang bagi. Saya musafir ke Selangor. Dari Selangor ke Kelantan, tinggal di Tupak 3 hari. Lepas tu duduk KB ke 3 hari. Adakah boleh jamak qasar berlakon ni hari? Boleh jamak qasar berlakon ni hari tu. Duduk di Tupak 3 hari jamak qasar, pindah pergi Kota Baru jamak qasar 3 hari pula. Boleh, tak ada masalah. Sebab kita duduk satu tempat 3 hari, kita dipanggil musafir lagi. Tak putus lagi musafir kita. Kita yakin ke? Kalau musafir ni dipanggil putus apabila duduk 4 hari. Kalau duduk 3 hari, ceretek duduk 3 hari sini, 3 hari sini. Kalau 2 hari lagi-lagi lah. Sehari lagi-lagi lah. 3 hari tak apa lagi. 3 hari sini. Nak pergi kuarter, duduk kuarter 3 hari, berserah 3 hari, pergi kat ni pula 3 hari, lepas naik Negeri Sembilan boleh 3 hari. Semua boleh jamak qasar tu. Tak ada masalah ke apa Dengan hari yang diharuskan jamak dan qasar mengikut 4 mazhab, macam-macam ada tu macam-macam ada. Hak ni kata 4 hari, hak ni kata 3 hari, hak ni kata 5 hari, hak ni kata 10 hari, macam-macam ada. Sebenarnya dalam masalah ni, kalau kita tengok hadis Nabi SAW sendiri, tak ada hak terang. Yang ada ni kata begini, begitu juga jarak perjalanan tu kan. Tak ada hadis Nabi jarak perjalanan baru boleh jamak, baru boleh qasar. Hak Nabi sendiri tak ada. Hak adanya daripada sahabat-sahabat. Hak daripada sahabat tu tak serupa. Itu sebab jadi khilaf. Masing-masing ambil daripada sahabat ni, itu sahih, hak tu sahih. Dari segi sahih tu sahih lah, sampai kepada kita tu betul. Tapi orang ni pilih hak ni berdasarkan ijtihad masing-masing. Hak jelas tak ada. Nabi sebut kok tak ada. Tapi bagi saya hak lebih munasabahnya, hak lebih kemahnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari 19 hari. Dia kata 19 hari. Orang lain kata lagu lain. Tak apalah, itu masing-masing lah. Sebab apa 19 hari? Sebab dia kata Nabi SAW dalam perjalanan haji dia 19 hari, dia duduk jamak dan dia qasar dalam masa tu 19 hari. Hak tu paling tinggi nak kira perbuatan Nabi selama tu. Ada pula ulama tak seterima, dia jawab macam-macam lah, macam-macam. Dia kata hak tu Nabi di semasa haji tu kerana manasik, keharusan jamak kerana buat ibadah haji, bukan kerana perjalanan. Dia tak begitu pula dah. Tapi Imam Bukhari sendiri faham dah, tidak sampai ibadah haji, sampai musafir. Yang kedua, di antara pendapat tersebut, yang mana lebih kuat asal riwayat dah? Kalau kita pilih lah, kita setuju, tak apa, masing-masing lah. Yang ketiga, pada bulan Ramadan, mana yang afdal antara sembahyang qasar bersendirian dengan sembahyang tamam berjemaah? Mana lebih afdal? Hak moleknya kalau kita boleh buat qasar tu dengan berjemaah, molek, lebih molek. Tapi kalau tak ada, dia tak serupa pandangan tu, tak serupa pandangan ulama.
Kalau Imam Abu Hanifah jelas dia kata qasar tu lebih. Dan dia musafir, kita tak boleh dah buat tamat. Tak sah. Sampai setengah tu nah. Dosa, kurang sikit pada tu dosa, sah dosa. Jadi tentulah qasar tu lebih baik dibuat mengikut dia. Tapi ada juga pendapat ulama-ulama yang lain mengatakan lebih kurang, sama. Atas pilihan dia. Dia nak pilih yang mana? Ikut. Ikutlah. Bagi saya, hal lebih moleknya qasar, dajam. Kita buat begitu. Sebab apa? Rukhsah yang Nabi SAW bagi itu kita kena jaga. Sebab itulah Ibnu Umar dia tak ada buat sunat bila dia musafir. Bapa dia buat sunatnya, pak fardu pukul ganda kata dia. Pak fardu pukul ganda. Jangan buat sunat lain. Kalau molek penuh waktu lah kata dia. Pak fardu waktu pun dia suruh qasar. Itulah wallahu a'lam. Pendapat yang pertama dia kata, dalam mazhab Syafi'i, jika seseorang bermusafir dan berniat untuk tinggal di satu tempat 4 hari atau lebih, tak masuk hari masuk dan hari pulang, 4 hari itu pure duduk di situ. Maksudnya 4 hari itu penuh duduk di situ, tak masuk hari masuk dan tak masuk hari keluar. Lebih 4 hari dan ke atas, maka hendaklah dia solat tamam di tempat tersebut kerana dia sudah dikira bermukim. Jika dia duduk 3 hari atau kurang boleh qasar. Ni sebenarnya riwayat daripada Osman. Yang mana Osman kata kalau duduk satu tempat, itu bukan tempat kita. Kita musafir tapi kita nak duduk di situ 4 hari dan ke atas. Maksud lebih pada 3 hari. Maka bila sampai je situ, dah tak boleh nak qasar menurut mazhab Syafi'i. Ada orang disalah faham. Ada yang kata dulu masa zaman saya sekolah, ada sebahagian ustaz saya kata, kita kalau kita musafir, nak duduk tempat tu lebih pada 3 hari, so dalam masa 3 hari boleh qasar. Masuk hari ketiga tak boleh lah. Itu salah faham. Itu salah faham. Sebenarnya, bila kita nak memang merancang nak duduk di situ lebih pada 3 hari, 4 hari dan ke atas, tak masuk hari masuk, tak masuk hari keluar, sampai di tempat tu, terus kita tak boleh dah melakukan salat qasar kerana kita dah dikira sebagai bermukim. Ini pendapat mazhab Syafi'i yang diriwayatkan daripada Osman. Okey. Di sisi Abu Hanifah, jika seseorang berniat untuk tinggal di satu tempat selama 15 hari, termasuk hari tiba, maka tidak boleh qasar. Jika kurang baru boleh. Itu Abu Hanifah. Kerana berdasarkan beberapa riwayat daripada Nabi, yang Nabi salat 15 hari. Masa Nabi qasar, Nabi bermusafir, Nabi duduk satu tempat. Contohnya macam Nabi masa pembukaan kota Mekah, Nabi duduk di Mekah 15 hari. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, Nabi qasar salat 15 hari. Kata Abu Hanifah, lebih pada itu tak boleh. Sebab maksimum Nabi buat 15 hari. Clear? Boleh Baik. Itu Abu Hanifah. Tak tahu Abu Hanifah? Tak tahu, saya tengok macam tak berapa tepat. Sebab bila riwayat Ibnu Abbas dia kata Nabi solat di Mekah 15 hari waktu pembukaan kota Mekah. Ada riwayat kata 19 hari. Tapi Nabi solat berbelah-belah hari ni bukan bermakna itu meletakkan had. Dah Nabi kat situ, Nabi solat kat situ, Nabi berada di situ berbelah-belah hari je. Nabi solat dah berbelah-belah hari je. Kalau Nabi duduk berpuluh-puluh hari lah Nabi qasar mungkin. Maksudnya perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan had, tapi menunjukkan boleh. Tak bermakna lebih pada itu tak boleh. Dia duk faham mafhum muwafaqah. Nabi solat qasar 15 hari, menunjukkan lebih pada itu tak boleh. Sedangkan tak semestinya, kerana ia hanya perbuatan Nabi SAW. Jadi dalam isu ni nampak mazhab Abu Hanifah tidak begitu kuat. Baik. Pendapat Ibnu Umar dan juga Al-Auza'i, dia kata jika berniat untuk tinggal selama 12 hari atau lebih, maka tidak boleh qasar. 12 hari. Ya. Okey. Ada yang kata jika berniat untuk tinggal selama 19 hari atau lebih, maka tak boleh qasar. Kalau kurang baru boleh. Ni pendapat Ibnu Abbas, bukan pendapat, ni riwayat daripada Ibnu Abbas dan dipilih oleh Ishaq bin Rahoya, guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. 19 hari. So kalau ikut pendapat ni, duduk situ selama 19 hari boleh lah. Kalau nak duduk situ lebih pada 19 hari tak boleh.
Qasar. Baik. Ada yang kata kalau niat 10 hari boleh. 10 hari atau lebih tak boleh. Kalau kurang boleh. Ini pendapat Hasan bin Saleh. Ada yang kata 16 hari atau lebih tak boleh qasar. Kalau nak duduk 16 hari dan lebih tak boleh. Ini pendapat Anas, Sa'id bin Jubair dan Al-Lais bin Sa'ad. Ada yang kata kalau berniat 5 hari atau lebih tak boleh. Ini pendapat Imam Ahmad dan juga Daud Az-Zahiri. Ada yang kata jika berniat untuk tinggal sehari semalam dah tak boleh dah. Ini pendapat Rabi'ah. Pendapat Rabi'ah. Okey, ini ulama besar agak. Ada yang kata boleh qasar selamanya selagi mana dia tak pulang ke tempat asal. Ini pendapat Ishaq bin Rahoyah, pendapat kedua Ishaq. Maksudnya selagi mana tak balik tempat kita, maka boleh. Ada yang kata jika seorang tu tak tahu berapa lama dia akan berada di satu tempat, maka dia boleh mengqasarkan salat selama 18 hari, tak termasuk hari tiba. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Kerana ada riwayat yang kata Nabi buka kota Mekah, Nabi qasar 18 hari. 19 hari itu masuk hari masuk. So mazhab Syafi'i dia ambil lah riwayat ni, tapi dia ambil tu dengan dia ikatkan kalau dia tak tahu bila dia nak balik. Macam ni. Satu orang dia musafir, dia memang merancang nak duduk di situ 4 hari. Kalau ikut mazhab Syafi'i terus tak boleh. Sebab dia dah dikira bermukim berdasarkan pendapat Osman. Tapi kalau dia duduk di situ atas satu urusan yang dia pun tak tahu selesai bila. Dia pun tak tahu selesai bila. Ataupun katalah dia isteri. Tanya suami, bang, bila kita nak duduk balik? Tunggu dulu. Saya tak selesai urusan. Maka si isteri boleh untuk qasar selama 18 hari. Lepas pada tu tak boleh dah. Kerana tu maksimum yang Nabi buat di Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Okey, itu pendapat mazhab Syafi'i lah, itu kalau tak tahu. Okey, Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad pula berpendapat dia boleh qasar selamanya. Maksud selagi mana kita tak tahu kita nak balik bila. Katalah kita datang ke Kuala Lumpur atas satu urusan. Urusan nak buat apa? Nak buat IC contohnya. Sampai ke Kuala Lumpur. Mungkinlah ada orang kan. Buat tak siap-siap, ada masalah apa, jadi kita tak tahu bila siap. So kalau ikut pendapat Imam Ahmad, Abu Hanifah dan Malik, boleh selama-lamanya. Selagi mana tak selesai. Sebab kita bukan nak duduk Kuala Lumpur pun. Selagi mana tak selesai, kita boleh qasar. Boleh? Okey? Pendapat yang tepat macam mana? Sebenarnya tak ada had. Tak ada had qasar ni. Maksud tak ada had hari. Selagi mana kita memang tak nak menetap di situ, maka kita bolehlah qasar. Katalah kita datang Kuala Lumpur atas satu urusan, kita duduk di hotel pun. Kan, kita duduk di hotel 2 minggu lah qasar. Sebab kita musafir. Sebab ada riwayat daripada sahabat yang menunjukkan Ibnu Umar pernah qasar selama 6 bulan waktu perang di Azerbaijan. Sebab apa? Sebab dia tak ada rumah situ. Bezalah kalau kita dah sewa rumah. Contohlah macam saya kan. Saya kerja di Tanjung Malim. Duduk di Selayang. Saya musafir tak? Di Selayang. Tak lah, saya dah ada rumah. Saya dah sewa rumah di Selayang. Saya dah menetap di Selayang. Sampai Selayang tak boleh lah. Boleh? Kalau kita memang tak ada rumah, kemah kat Selayang. Yang mana rumah memang beli kat Tanjung Malim lah. Maka kita dikira musafir. Ataupun duduk di hotel ya kan. Kita bukan menetap. Tak nak menetap di situ. Kita musafir. Ustaz, berapa hari orang dikatakan safar dan diperbolehkan menjamak solatnya? Kalau dia menetap, kalau dia berpindah-pindah, maka tidak ada batasan harinya. Pindah-pindah sekian. Terus 3 hari sini, 3 hari sana, 2 hari sini. Mau sampai setahun penuh tetap aja dikatakan musafir. Seperti orang yang berlayar, dia berpindah dari satu tempat ke pelabuhan yang lain 6 bulan, 1 tahun tetap aja musafir. Tapi kalau dia menetap, ya, dia mukim satu tempat sampai berapa lama dikatakan dia musafir, ada khilaf. Jumhur ulama berpendapat 4 hari. Lebih dari 4 hari maka tidak dikatakan dia musafir, tapi dia mukim. Sebagian ulama mengatakan tidak, kembali kepada urf. Menurut masyarakat namanya orang meskipun lama, kalau dikatakan musafir tetap musafir. Contoh, orang-orang yang berhaji. Mereka tinggal di Mekah dan Madinah. Mereka rata-rata 40 hari, haji reguler 40 hari. 8 hari di Madinah, sisanya 30 harian di mana? Di
Mekah. Tapi semua orang anggap mereka musafir atau tidak? Musafir. Karena kondisi mereka menunjukkan mereka musafir. Contohnya mereka tidak punya rumah. Contohnya mereka juga datang tinggal di hotel. Kemudian dia tidak punya pekerjaan. Ini contoh orang musafir. Contohnya mereka bawa bekal. Ya, bekal mereka bakalan habis. Meskipun mereka 30 hari di Madinah, di Mekah, tetap aja dikatakan apa? Musafir. Jadi ini kembali kepada urf. Allah alam kalau seorang pergi misalnya kerja, misalnya saya kemudian bersafar di Palembang, mungkin saya harus di sana 3 minggu, saya tetap dikatakan musafir. Meskipun 3 minggu. Karena orang tahu saya sedang bersafar dan saya akan kembali ke Jakarta misalnya atau ke Bekasi. Maka keberadaan saya 3 minggu ya kurang lebih, maka ini mudah-mudahan masih dikatakan musafir. Kurang dari 3 minggu katakan musafir. Namun ada riwayat dalam Sahih Al-Bukhari sebagian sahabat mengatakan kami kalau sudah 19 hari ya, lebih dari 19 hari maka kami sempurnakan salat. Kalau kurang dari 19 hari kami qasar, tapi kalau lebih dari 19 hari kami sempurnakan. Ini pendapat ini mungkin lebih hati-hati. Dan antum hitung kalau antum 19 hari, lebih dari 19 hari maka antum sudah jangan jamak lagi, jangan qasar. Kalau menetap ya. Tapi kalau berpindah-pindah tetap aja dikatakan musafir. Tapi kalau masih kurang dari 19 hari, kurang lebih 3 minggu, maka boleh tetap jamak qasar. Wallahu alam bisawab.